Okey, selamat pagi semua. Hari ini kita teruskan pembelajaran kita. Pada hari ini masih lagi dalam bab 1, fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Bahagian keempat, di mana hari ini standard pembelajaran yang kamu perlu belajar adalah kamu perlu capai, kamu perlu tahu untuk menentukan punca suatu persamaan kuadratik dengan kaedah pemfaktoran. Jadi kalau kamu ingat balik, kaedah pemfaktoran kamu sudah belajar semasa di tingkatan 2. Ya, okey, recall balik apa yang kamu belajar dalam tingkatan 2. Okey, untuk hari ini cikgu just ajar satu contoh yang basic untuk kamu kuasai supaya kamu boleh buat pemfaktoran untuk satu persamaan kuadratik yang asas. Ya, okey, kita lihat contoh 7 iaitu satu-satunya contoh pada hari ini untuk kamu fahami. Okey, tentukan punca persamaan kuadratik berikut dengan kaedah pemfaktoran. Kalau kamu tengok hari ini cikgu nak highlight menggunakan kaedah pemfaktoran. Jika kamu pelajar aliran sains, kamu akan belajar beberapa kaedah lain dalam Admath. Contohnya kamu akan belajar kaedah menggunakan formula pun boleh guna ya, tapi ini secara umum dalam subjek matematik. Okey, jika kita lihat pada soalan yang diberikan, x kuasa 2 tolak 5x tolak 5x tambah 6 sama dengan kosong kan. Okey, jadi dalam satu persamaan, kata kunci untuk menentukan punca persamaan kuadratik, syarat dia ini. Okey, syarat dia sebelum kamu buat pemfaktoran, setiap persamaan kuadratik perlu ditulis dalam bentuk umum. Ini adalah bentuk umum persamaan kuadratik, di mana bentuk umum persamaan kuadratik adalah ax² plus bx plus c. Jadi kalau kamu tengok soalan A, memang dia sudah dalam bentuk umum, di mana ada perkali x kuasa 2 tolak 5x tambah 6 dan sama dengan kosong. Jadi dah jadi bentuk umum, barulah kita pergi ke step seterusnya iaitu pemfaktoran. Okey, cikgu recall balik, kalau kamu tengok kaedah di sebelah kanan ini ialah kaedah yang kamu telah belajar semasa di tingkatan 2. Ini adalah kaedah yang kita namakan sebagai kaedah try and error ataupun kaedah cuba jaya. Okey, bagaimana cikgu dapatkan pemfaktoran? Di mana mula-mula kamu buatkan cross section dekat sini untuk anak panah di sini, cross, and then kita buatkan satu border di mana kamu kena letakkan pemboleh ubah yang pertama, perkali untuk x kuasa 2 ni diletakkan pada bahagian pertama. Kawasan ini di bahagian pertama. Okey, x kuasa 2 letak pada di sini. Okey, lepas tu 6 yang paling akhir sekali dalam bentuk persamaan kuadratik ini hanya melibatkan satu nombor ataupun nilai pemalas. Nombor 6 ni kita letak pada bahagian sini di tengah-tengah. Kita letakkan di tengah-tengah. Okey, di mana terms yang ada nilai x perkali x ni, negatif 5x ni, kita letak di bahagian tepi sekali, di bahagian sini. Kawasan sini, di mana kalau kamu tengok negatif 5x ni kita letak paling hujung. Okey, so itu dia punya susunan, kena hafal. Mula-mula sebelah kiri x kuasa 2, negatif 5x ni kita bawa pergi belakang sekali ni, dan 6 kita letak di tengah-tengah. So, bagaimana kita nak buat kaedah pemfaktoran yang kamu telah belajar dahulu? Okey, mula-mula kamu kena determine, kamu kena cari apakah nilai supaya berapa darab berapa dapat x kuasa 2. Okey, so bila x kuasa 2 ni of course adalah x darab dengan x. So, x darab dengan x akan dapat x kuasa 2. Okey, untuk nilai 6 cikgu try and error. Jawapan cikgu adalah 3 darab 2. Ya, 3 darab 2 sama dengan 6. Negatif 3 darab negatif 2 juga sama dengan 6. Tapi kenapa jawapan cikgu negatif? Dan di sini juga negatif. Ada reason dia ya. So, dia ada dua pilihan dekat sini, sama ada 3 darab 2 ataupun negatif 3 darab 2. Ataupun 1 darab 6 ataupun negatif 1 darab negatif 6 pun boleh. Tapi kenapa cikgu cakap jawapan cikgu ni betul? Sebab bila kita buat cross multiply dekat sini, nampak tak anak panah ni turun bawah? X darab dengan negatif 2 di bahagian bawah ni, kita akan dapat jawapan negatif 2x.
Nampak tak? Dia berkadar terus kat sini. Ikut saja anak panah keluar, anak panah ni. X darab dengan negatif 2 dapat negatif 2X. X darab negatif 3 kita akan dapat negatif 3X. Jadi bila kamu tambahkan bahagian di bahagian belakang ni, negatif 3X tambah negatif 2X, kamu akan dapat jumlah negatif 5X. Jadi nampak tak? Bila negatif 5X sama dengan soalan, jadi kamu punya try and error kamu ni adalah benar, adalah betul. Okey, boleh ya? Okey, jadi bila ini betul, kita ambil kawasan atas ni sebagai pemfaktoran yang pertama. Okey, so yang pertama ni kita ambil dekat atas ni X tolak 3. Nampak tak? Cikgu letak dekat sini X tolak 3. Kawasan sini. Okey. Yang kedua, X tolak dengan 2. Kita letak di kawasan sini. Jadi dua-dua ni adalah pemfaktoran bagi soalan. So X tolak 3 bracket X tolak 2 bracket sama dengan kosong. Ini adalah bentuk umum sebelum kamu dapatkan penyelesaian. Mesti letak sama dengan kosong. Okay, the next step kamu ambil bracket yang pertama X tolak 3, jadikan dia sama dengan kosong, dan akhir sekali selesaikan persamaan ini, kamu akan dapat X sama dengan 3. Untuk bracket yang kedua pula, di sini X tolak 2 sama dengan kosong, dan akhir sekali kamu akan dapat X sama dengan 2. Jadi jawapan untuk soalan ni, punca bagi soalan ni ialah X sama dengan 3 dan X sama dengan 2. Okey, kerja rumah untuk kamu pada hari ini. Okey, selepas cikgu bincang contoh yang pertama tadi, okey, soalan contoh A. Jadi cikgu akan bincang dua soalan daripada praktiskan diri 1.1F untuk kamu ingat dan untuk kamu kuasai konsep. Jika di hadapan soalan tersebut dia ada pekali selain daripada 1, bagaimana? Okey, 2x kuasa 2 tambah 8x tolak 24 kan? Cikgu bagi contoh di sini. 2x kuasa 2 kita letak di bahagian hadapan. Positif 8x kita letak di bahagian belakang 8x. Negatif 24 kita letak di bahagian tengah. Ingat, tengah-tengah adalah nombor sahaja. X kuasa 2 depan, X sahaja di bahagian belakang. Okey, kamu kena buat try and error. Kamu kena pandai. Kamu kena kira sendiri apa pekali berapa, dapat pekali berapa, dapat jawapan di bawah. Okey, jadi untuk dapatkan jawapan 2x kuasa 2 sama ada 1 darab 2 ataupun 2 darab 1. So cikgu sekarang ni cikgu try and error 1 darab 2 dapat 2. Jadi cikgu punya try and error cikgu bahagian atas ni betul. Okey, lepas tu tengok nombor pula 24. Dia mesti dapat negatif 24. So negatif 24 syarat dia salah satu mesti dapat nilai negatif, sama ada 6 atau 4. So cikgu try 6 darab 4. Cikgu dapat 24. Ni try and error. Kamu boleh buat 3 darab 8, 8 darab 3 boleh, tapi at the end kamu kena semak jawapan belakang ni betul atau tidak. Okay, let's say cikgu try 6 darab 4, 24 betul, dan cikgu letakkan negatif 4 di bahagian bawah, jadi betul lah 6 darab negatif 4, negatif 24, tapi cikgu tak cakap jawapan cikgu ni betul lagi, dengan syarat cikgu kena semak semula. Kita kena semak di bahagian belakang. Okay, so sekarang ni kalau kamu tengok kita cross multiply dekat sini. Okay, X darab negatif 4 akan dapat negatif 4X, betul dah ni. Okay, 2X darab 6, cikgu dapat 12X. Jadi kita nak tengok betul tak cikgu punya pendaraban dekat sini. Cikgu yang cikgu try and error ni betul atau tidak dengan buat penambahan di bahagian belakang. 12X tambah negatif 4. Kalau kamu tak pandai, kamu tekan kalkulator. 12 tambah tolak 4. Kamu akan dapat jawapan positif 8. So positif 8 adalah positif 8x. Jadi mencapai kehendak soalan. Jadi maksudnya cikgu try and error ni betul lah. 1 dekat sini, 2 dekat sini, 6 dekat sini, negatif 4 dekat sini. So cikgu try and error tu betul sebab cikgu dapat jawapan akhir di sini betul. Jadi kamu kena try and error. Kalau kamu tak dapat jawapan akhir yang sama sini dengan sini, kamu tak boleh lagi proceed itu sebagai jawapan akhir. Okey. Jadi kita ambil pada bahagian atas ni sebagai kurungan pertama. Okey, X tambah 6, dekat sini X tambah 6.
Yang ini pula di bahagian bawah sebagai jawapan pada kurungan kedua. 2x tolak 4. 2x tolak 4 sama dengan 0. Jadi yang pertama ni x tambah 6 sama dengan 0. Jadi, oh cikgu ada kesilapan dekat sini ya. So ni maaf. Okey, ni salah ni. Cikgu tak buat penjelasan tadi. Okey. Jadi x tambah 6 sama dengan 0. Jadi x sama dengan negatif 6. Baru betul. Okey ya. Yang kedua kita ambil kurungan kedua. 2x tolak 4 sama dengan 0. 2x sama dengan 4. Akhirnya x sama dengan 2. Okey, jadi punca bagi soalan ni adalah, ni salah lagi ni. Puncanya adalah x sama dengan 6. Bukan 3 ya. X sama dengan 6. Dan x sama dengan 2. So inilah jawapan bagi punca soalan D. Okey, seterusnya kita lihat pada contoh yang terakhir, iaitu cikgu ambil soalan 1H. Okey, di mana 1H soalannya hanya melibatkan dua two terms, dua perkali ya, di mana x kuasa 2 tolak 5x saja. Jadi bila macam ini, tak perlu nak buat kaedah try and error, kamu hanya buat kaedah pemfaktoran yang asas. Di mana kalau kamu tengok dekat sini x kuasa 2 tolak 5x, jadi kamu kena dapatkan dia punya highest common factor. Kamu kena dapatkan punca kuasa yang tertinggi. Okay, first kita tengok dekat dia punya nombor 1 dengan 5. Punca yang tertinggi kita ambil nombor 1 lah. So 1 tak payah tulis. X kuasa 2 dengan 5x kan. Okay, tengok sini pembuli upahnya x kuasa 2. Yang sebelah kanan adalah x. Jadi terms yang paling rendah dekat sini adalah kita ambil nilai x. Ya, x. So jadi pemfaktoran dia kita ambil nilai x. 1x sebenarnya 1 sebabkan nombor. Dia punya pembuli ubah x, jadi kita ambil hanya nilai x. 1 tak perlu tulis dalam hukum matematik, persamaan matematik. Jadi kita buat kurungan dekat sini. Kenapa cikgu letak x? Sebab kita nak try and error juga. X darab dengan x. Okey, x darab dengan x, kita akan dapat x kuasa 2. Okey, kenapa cikgu letak negatif 5 ni? Sebab x darab dengan negatif 5, cikgu dapat balik jawapan di atas negatif 5x. Betul tak? Jadi inilah pemfaktoran cikgu untuk soalan ini. Jadi bila dia dapat pemfaktoran x, kurungan x tolak 5 sama dengan 0, kita clarify jawapan akhir. X bawa turun bawah, x sama dengan 0 sebab dia tak ada apa-apa nombor. Yang kedua, x tolak 5 sama dengan 0, jadi kita akan dapat x sama dengan 5. Jadi kedua-dua ni kita declare sebagai jawapan akhir. Punca sama dengan x sama dengan 0 dan x sama dengan 5. Ialah kalau kamu tengok buku teks praktis kendiri 1.1F, cikgu nak kamu cuba menggunakan kaedah cuba jaya seperti mana yang kamu telah belajar di tingkatan 2 dan cikgu dah terangkan dalam contoh A tadi. Cikgu nak kamu cuba selesaikan soalan-soalan yang berikut, semua soalan nombor 1 sebagai kerja rumah. Okey, sekian, terima kasih.